Apakah itu Itution? Itution adalah satu platform tambahan selain belajar di sekolah. Itution adalah bentuk pembelajaran jarak jauh yang menggunakan teknologi elektronik seperti internet untuk menyampaikan materi pembelajaran. Itution juga adalah sebagai alat bantuan belajar yang padat dan juga menarik. Dalam Itution juga, Itution menyediakan seperti latihan, video, nota dan juga live class. Ini dapat memudahkan semua pelajar untuk menggunakan platform Itution. Itution membolehkan pelajar untuk belajar secara online dan berinteraksi bersama tutor dan instruktur melalui platform digital. Itution memudahkan akses pendidikan bagi mereka yang tidak dapat menghadiri kelas fizik atau fizikal secara regular. Itution juga menyediakan sistem target kepada semua pengguna. Dengan sistem target tersebut, kita dapat melihat kemajuan diri kita apabila kita belajar dari Itution. Sistem Itution ini dapat mencakup berbagai mata pelajaran dan tingkat pendidikan. Itution di rumah dapat memberikan fleksibiliti waktu dan tempat dan membolehkan pelajar menggunakan jadual dalam lingkungan yang paling nyaman bagi mereka. Oleh itu, cara kita untuk memulakan Itution di rumah ialah kita boleh mengikuti langkah-langkah seperti yang pertama, identifikasi keperluan belajar atau topik yang hendak kamu pelajari agar kamu dapat meluaskan pembelajaran anda dalam Itution. Yang kedua, anda perlu menjelaskan tujuan pembelajaran anda agar anda dapat memilih tutor atau topik yang anda ingin pelajari yang sesuai dalam Itution. Seterusnya, anda perlu menggunakan platform online seperti web khusus Itution. Pastikan jadual pembelajaran dengan tutor atau program Itution tersebut sesuai dengan ketersediaan masa anda agar kamu tidak terlepas. Selama sesi Itution berlangsung, anda perlulah aktif dan tidak malu untuk bertanya sekiranya ada pembelajaran yang anda tidak fahami. Dengan itu, anda dapat memulakan Itution di rumah dan meningkatkan pemahaman anda terhadap mata pelajaran yang anda pilih. Walau bagaimanapun, Itution juga bergantung pada komitmen pelajar yang mengekalkan disiplin dan kemampuan dalam pembelajaran secara dalam talian. Assalamualaikum dan hai, nama diberi ialah Nur Umairah Fadilah binti Umoris. Saya akan bercakap tentang aplikasi Itution dan juga gadget yang boleh digunakan semasa melakukan Itution. Apakah maksud aplikasi? Maksud aplikasi berdasarkan Kamus Dewan Bahasa dan Perpustakaan adalah satu atau cara atau program komputer yang direka khas untuk kegunaan tertentu. Dengan wujudnya sesuatu aplikasi, ia memudahkan para pengguna untuk menyampaikan sesuatu maklumat atau informasi kepada orang lain secara maya. Manfaat aplikasi pembelajaran online juga mampu menarik minat pelajar ketika sesi pembelajaran online, mengukur tahap kefahaman pelajar tentang topik yang diajar, mendedahkan pelajar dengan teknologi digital. Terdapat juga jenis-jenis aplikasi pembelajaran dan terdapat beberapa aplikasi yang terkenal di kalangan guru-guru di Malaysia untuk melaksanakan pembelajaran online adalah seperti aplikasi WhatsApp, Telegram, Google Meet, Google Classroom dan juga Zoom. Semua aplikasi yang dinyatakan tersebut sering digunakan oleh guru kerana mudah untuk diselenggara dan memuatkan lebih 50 orang dalam satu masa. Namun hari ini, kita ingin berkongsi aplikasi lain selain aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan tadi. Mari kita lihat aplikasi yang boleh membantu guru-guru untuk membina soalan secara online. Antara aplikasi yang saya sarankan ialah aplikasi yang dipanggil sebagai aplikasi Pandai. Aplikasi Pandai adalah aplikasi pembelajaran yang sangat aktif digunakan oleh pelajar-pelajar kita pada masa kini. Pandai adalah aplikasi yang boleh didapati secara percuma dan juga berbayar. Walau bagaimanapun, pelajar masih boleh menggunakan secara percuma kerana Pandai dapat membantu pelajar menjawab soalan dalam mengulang kaji pelajaran mereka setiap hari dengan adanya kuis, soalan-soalan ujian, soalan topikal dan banyak lagi. Apa yang bagus dalam aplikasi ini adalah jawapan dan penerangan disediakan dan sangat lengkap. Ianya memudahkan pelajar untuk belajar dari kesilapan. Jangan risau, setiap soalan dalam Pandai ini sentiasa up to date mengikut silibus oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Dalam Pandai ini juga, ibu bapa boleh track performance anak-anak mereka. Anda semua boleh melayari laman web mereka di www.pandai.org
atau muat turun aplikasi Pandai di Google Play Store dan juga Apple Store. Daftar pun secara percuma. Seterusnya, saya akan maklumkan gadget apa yang boleh digunakan semasa melakukan e-tuition ini. Seperti yang kita semua tahu, dalam Malaysia sudah terdapat begitu banyak gadget yang dikeluarkan. Antara gadget yang boleh digunakan adalah seperti telefon bimbit, laptop, tablet. Kemudian, gadget-gadget ini juga boleh dapati di mana-mana kedai berkenaan dengan harga yang murah. Para pelajar boleh mencuba untuk survey harga yang murah dan berpatutan agar pelajar boleh melakukan pembelajaran online seperti e-tuition. Assalamualaikum dan hai, nama saya Nurhani Zalika binti Muhammad Zaki. Hari ini saya ingin menerangkan tentang kelebihan e-tuition dalam membantu pembelajaran kanak-kanak dan sebab kenapa e-tuition lebih bagus daripada physical tuition. Tanpa membuang masa, marilah saya huraikan. E-tuition memberikan kelebihan yang penting dalam meningkatkan pembelajaran kanak-kanak. Kemudahan akses yang lebih fleksibel membolehkan mereka belajar pada masa dan tempat yang sesuai dengan keperluan individu. Selain itu, pelbagai sumber pembelajaran yang seperti video, gambar dan simulasi interaktif dapat meningkatkan pembelajaran terhadap konsep. Tambahan pula, interaktiviti melalui platform atas talian memberikan peluang untuk mengambil bahagian secara aktif dalam pembincangan dan menjadikan proses pembelajaran yang holistik dan efektif. Lebih-lebih lagi, melalui interaksi aktif, pelajar dapat bertukar pendapat, memahami perspektif lain dan memperkaya pengalaman pembelajaran mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan pelajar, tetapi juga membentuk keupayaan mereka untuk berfikir secara kreatif. Dengan cara ini, e-tuition tidak hanya memberikan akses kepada maklumat, tetapi juga memberi kemahiran interpersonal dan kognitif yang penting dalam pembangunan holistik. Seterusnya, e-tuition juga mengatasi cabaran waktu dan jarak secara tidak langsung, menghilangkan keperluan untuk hadir secara fizikal di tempat tertentu. Tambahan pula, ini memberi keselesaan kepada kanak-kanak dan ibu bapa dalam mengatur jadual pembelajaran. Dengan itu, rekod pembelajaran yang kerap disediakan oleh platform e-tuition membolehkan pelajar untuk mengulangi sesuatu subjek dengan lebih mudah dan juga dapat memperkukuhkan pemahaman mereka. Dengan mengurangkan halangan masa dan tempat, e-tuition menyediakan pengalaman pembelajaran yang lebih mudah, disesuaikan dengan keperluan individu. Justru itu, e-tuition juga mempromosikan pembelajaran yang bersifat peribadi dan disesuaikan. Contohnya, sesuai dengan keperluan unik setiap pelajar. Kemampuan untuk menyediakan bahan pembelajaran yang disesuaikan dengan tahap kemahiran dan minat masing-masing pelajar dapat memperkukuhkan kecekapan e-tuition dalam membawa pengalaman pembelajaran yang lebih mendalam dan relevan. Dalam keadaan tertentu, seperti semasa pandemik, e-tuition terbukti sebagai penyelesaian yang dapat dipercayai untuk pembelajaran jarak jauh. Oleh itu, ini kerana ia dapat memberi alternatif yang lebih selamat dan berpatutan tanpa mengurangkan kualiti pembelajaran. Dengan itu, kebolehpercayaan dan kecekapan yang ditawarkan e-tuition membuktikan kaedah ini sebagai pendekatan yang efektif dalam menyokong perkembangan pendidikan kanak-kanak berbanding kaedah tuition secara fizikal. Secara tidak langsung, pendekatan ini tidak hanya memberikan fleksibiliti dalam pembelajaran, tetapi juga membentuk aspek interaktif dan kreatif yang memberi peluang kepada pelajar untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Oleh itu, e-tuition tidak hanya memberi kemudahan akses, tetapi juga menyediakan pengalaman pembelajaran yang dinamik dan selaras dengan keperluan dan perkembangan kanak-kanak dalam era digital ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan hai seami. Saya Sharifah Azera binti Syed Omar Jamrulai. Saya ingin bercakap tentang perbezaan tuition fizikal dan e-tuition, iaitu belajar atas talian. Pertama sekali, tuition fizikal. Tuition fizikal ialah dikenali sebagai pembelajaran secara bersemuka dengan guru di dalam bilik darjah maupun di pusat tuition di luar. Tuition fizikal ini lebih menitik beratkan mental serta fizikal seseorang pelajar. Melalui cara ini, pelajar akan lebih fokus dan dapat menanyakan sebarang soalan jika kurang faham berkenaan pembelajaran secara terus dengan guru mereka di dalam bilik darjah. Selain itu, teknik yang digunakan ialah guru akan memberikan tugasan di dalam bilik darjah seperti dalam bentuk latihan atau soalan rujukan dan nota rujukan kepada pelajar di dalam kelas, dan mereka boleh mula belajar serta boleh membuat ulang kaji dengan lebih praktik.
Seterusnya, penggunaan bagi tuition secara fizikal ini agak besar kerana ibu bapa perlu menghantar anak-anak mereka ke tempat tuition yang menggunakan masa yang lama. Malahan, cara ini boleh dipertimbangkan lagi kerana walaupun menggunakan banyak kos seperti minyak petrol dan kesuntukan masa, anak-anak dapat belajar secara bersemuka dengan mudah dan daripada itu, anak-anak dapat menimba ilmu dengan baik serta fleksibel. Yang kedua pula, iaitu e-tuition, pembelajaran atas talian. E-tuition ini adalah kaedah belajar secara dalam talian yang ramai pada masa kini sudah tahu dan menggunakannya serta mengaplikasikannya untuk menimba ilmu. Cara ini selalunya jika pelajar tidak sihat atau guru yang tiada masa untuk membuat kelas secara bersemuka. Seterusnya, kaedah belajar ini perlu menggunakan capaian internet dan peranti yang canggih seperti telefon pintar atau komputer riba yang boleh mengakses untuk belajar. Akan tetapi, mungkin ada masalah dari segi sosial anak-anak kerana mereka sukar untuk berkomunikasi lebih jelas dengan guru apabila tidak faham terhadap pembelajaran mereka. Selain itu juga, e-tuition ini dapat membantu pelajar dan ibu bapa kerana ibu bapa tidak perlu susah payah untuk keluar menghantar mereka dan boleh menjimatkan kos, dan e-tuition ini ada manfaatnya sendiri seperti boleh mencari banyak maklumat penting serta padat untuk belajar. Kesimpulannya, pembelajaran secara fizikal adalah lebih baik berbanding belajar secara atas talian iaitu e-tuition bagi anak-anak kerana mereka dapat bersosialisasi dengan rakan-rakan serta guru apabila belajar. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Adrana Ashura binti Nur Junardi. Tujuan saya membuat video ini untuk membincangkan tentang e-tuition. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, pusat e-tuition di Malaysia tumbuh bagaikan cendawan selepas hujan. Mana tidaknya, keperluan akademik anak-anak pada hari ini semakin mencabar dengan silibus yang lebih padat dan ke depan, pembelajaran di dalam kelas sahaja tidak cukup untuk menjamin penguasaan dalam sesuatu mata pelajaran. Jadi, sebahagian besar ibu bapa mula mendaftarkan anak-anak ke dalam kelas tambahan untuk meningkatkan prestasi mereka. Terdapat banyak perkara yang perlu dilihat sebelum ibu bapa menghantar anak-anak ke e-tuition. Perkara pertama ialah ibu bapa perlu ketahui keperluan anak-anak mereka dahulu. Sebelum mendaftarkan anak di pusat tuition terbaik di kejiranan anda, fahami dulu apa kekuatan dan kelemahan sebenar anak-anak anda. Perkara ini dapat membantu anda sebagai ibu bapa untuk menyaring puluhan kelas tambahan di luar sana dan memilih kelas tambahan yang betul-betul diperlukan oleh anak anda. Yang kedua, ibu bapa juga boleh mendapatkan saranan dan pendapat daripada ibu bapa yang lain, guru-guru dan ahli penasihat akademik mengenai kelas tambahan terbaik untuk anak-anak anda. Dan ibu bapa juga perlu cuba dapatkan testimoni daripada pelanggan-pelanggan pusat tuition pilihan untuk mengetahui maklumat-maklumat terperinci yang tidak dikongsikan secara terbuka. Seperti saranan dari mulut ke mulut kadangkala sangat membantu untuk menapis pusat tuition yang bagus atau yang bermasalah. Seterusnya ialah ibu bapa sangat perlu untuk menyemak kelayakan guru-guru yang akan mengajar anak-anak anda semua.
Selain daripada melihat prestasi pusat tuisyen dan kelas tambahan yang ditawarkan, penting juga untuk ibu bapa selidiki dulu kelayakan guru-guru yang mengajar dan perlu tahu cara pembelajaran macam mana guru itu gunakan untuk mengajar pelajar-pelajar di tadika itu. Para ibu bapa juga perlu memastikan guru-guru ini mempunyai pengalaman dan kepakaran mengajar subjek yang berkenaan. Ibu bapa khususnya yang mempunyai anak yang bermasalah boleh menemu bual pengurus atau guru tersebut untuk mengetahui cara pengendalian kelas dengan lanjut. Secara keseluruhannya, kelas tambahan yang baik pasti membuatkan anak anda seronok dan ternanti-nanti untuk kelas yang seterusnya. Luangkan sedikit masa untuk berkomunikasi tentang minat dan kebimbangan anak anda. Dapatkan saranan komuniti yang anda percayai, lakukan sedikit penyelidikan dan buatlah pertimbangan yang sewajarnya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nura Aina Azurin binti Muhammad Azmi dan nombor kad matrik saya 323200141. Saya akan membahaskan tentang bagaimana e-tuition berfungsi. Terdapat banyak guru dan juga banyak pelajaran yang dapat kita menambah baikkan mata pelajaran tersebut di e-tuition. Sebagai contoh, Cikgu Surintiran iaitu guru bahasa Melayu di e-tuition. Cikgu Syatia iaitu guru matematik. Cikgu Megala guru sains. Cikgu Nandi guru bahasa Inggeris. Mereka merupakan guru-guru di laman sesawang e-tuition yang pertama di Malaysia. Bukan itu sahaja, mereka sudah diberikan pendidikan yang cukup dan tidak perlu bimbang dengan pendidikan mereka. Selain itu, jadual kelas yang mereka sediakan telah menepati waktu. Mereka menjalankan kelas secara dalam maya, iaitu online tuition. Kebanyakan pada waktu malam dan ada juga pada waktu pagi dan petang. Mereka akan membuat pembelajaran secara maya dengan kerap supaya pelajar yang menggunakan e-tuition akan cepat mendapat pengetahuan dan penambahbaikan dengan menggunakan e-tuition tersebut. Sesi pembelajaran lebih menarik dengan menggunakan teknologi audio dan visual. Proses ulang kaji juga mudah apabila anda memilih e-tuition kerana anda boleh mengulang beberapa kali dan beberapa banyak isi kandungan dan bahan rujukan yang terdapat di dalam e-tuition tersebut. Kaedah pembelajaran secara maya sangat meluas seperti infografik, audio dan video. Dengan adanya kaedah ini, anda boleh sesuaikan diri dengan lebih mudah untuk pembelajaran anda mengikut kategori anda sendiri dan dapat memudahkan pembelajaran anda di rumah dan di mana sahaja. Dan itu sahaja pembahasan dari saya tentang e-tuition. Terima kasih dan Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nazrul Adila binti Muhammad Amin daripada kohort 58 grup 7. Hari ini saya akan memberikan sedikit penjelasan sebab kenapa e-tuition dapat meningkatkan prestasi pembelajaran pelajar. Secara umumnya, e-tuition merupakan salah satu kaedah pembelajaran atas talian di mana ia dapat meningkatkan prestasi pembelajaran pelajar dari segi penggunaan teknologi media. Selain itu, e-tuition juga dapat membantu peningkatan prestasi pelajar dari segi peningkatan prestasi akademik markah ujian pelajar, di mana pelajar akan lebih mudah untuk memahami apa yang didapati daripada e-tuition dan dapat mengaplikasikannya ke dalam pembelajaran ataupun dalam ujian tersebut. Selain itu, ianya juga dapat menambah perkembangan kebolehan pembelajaran secara kendiri kerana
Dalam e-tuition, kita dapat mengatur masa, pada waktu bila dan di mana sahaja untuk kita dapat menggunakan aplikasi e-tuition. Secara umumnya, e-tuition dapat diakses di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa. E-tuition juga dapat memberikan kemudahan kepada pelajar yang mempunyai masa sedikit dan ini dapat membantu pelajar sedikit demi sedikit. Seterusnya, ianya juga dapat meningkatkan keyakinan diri di mana tidak sedikit pelajar yang agak malu untuk bertanya kepada guru tentang apa yang mereka tidak faham. Di dalam e-tuition, mereka dapat meyakinkan diri mereka sendiri dan lebih dapat memotivasikan diri mereka dan rakan-rakan dalam untuk bertanya tentang soalan yang mereka tidak fahami. Oleh itu, penggunaan e-tuition pada masa kini amat digalakkan bagi memudahkan pekerjaan dan pengurusan waktu bagi kalangan pelajar. Pembelajaran secara dalam talian juga dapat meningkatkan kefahaman dan kemudahan pelajar dalam mengurus masa dan sebagainya. Pembelajaran atas talian juga dapat memberikan kemahiran kepada pelajar dari segi kemahiran penggunaan teknologi media dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Edina Safia binti Sudirman daripada kohort 58 grup 7. Pada hari ini saya akan membahaskan tentang e-tuition kepada kanak-kanak sekolah rendah sehinggalah pelajar-pelajar berusia 17 tahun yang bakal menduduki sijil pembelajaran Malaysia SPM. E-tuition ini menawarkan kepada kanak-kanak seawal 7 tahun untuk menyertai e-tuition bagi mempertingkatkan prestasi pendidikan Malaysia. Bagi skop sekolah rendah, e-tuition ini ditawarkan bagi kanak-kanak seawal 7 tahun iaitu darjah 1 sehinggalah kanak-kanak berusia darjah 6 iaitu 12 tahun. Di sini saya tekankan bahawa kanak-kanak juga layak untuk menerima pendidikan secara atas talian yang dibimbing oleh ibu bapa mereka. Berusia 7 tahun ini boleh melaksanakan e-tuition ini dengan bantuan ibu bapa untuk mengakses internet pada komputer riba ataupun telefon pintar ataupun tablet yang mereka miliki untuk mendapatkan pendidikan akademik mereka dan meningkatkan prestasi akademik mereka di sekolah. Oleh itu, kanak-kanak darjah 1 hingga darjah 6 terutamanya boleh melayari internet dan menyertai kelas online ketika berada di mana-mana sahaja. Untuk pelajar sekolah menengah pula, sejak di tingkatan 1, mereka juga boleh menyertai e-tuition dengan bukan sahaja untuk menyertai e-tuition dengan subjek-subjek keras, malahan mereka juga boleh menyertai e-tuition dengan subjek-subjek elektif seperti geografi dan sebagainya. Oleh itu, e-tuition sangatlah sesuai terutamanya untuk pelajar sekolah menengah, terutamanya pelajar yang bakal menduduki SPM Sijil Pembelajaran Malaysia. Di sini saya tekankan umur 17 tahun ini seharusnya menyertai e-tuition sejak awal bagi memperbaiki pembelajaran mereka kerana mereka mungkin tidak fokus ketika berada di dalam kelas kerana kepenatan dan faktor-faktor lain. Oleh itu, mereka boleh mengulang kaji semula dengan menyertai e-tuition yang menawarkan subjek-subjek elektif maupun subjek-subjek keras seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sejarah pendidikan Islam dan subjek-subjek elektif iaitu subjek-subjek sains tulen seperti biologi, fizik, matematik tambahan dan juga sebagainya. Di sini, mereka boleh mempertingkatkan pendidikan mereka dan mendapatkan keputusan yang cemerlang ketika SPM nanti. Oleh itu, jelaslah di sini e-tuition penting untuk kedua-dua peringkat sekolah iaitu sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Terdapat juga platform-platform dan juga e-tuition yang menawarkan kelas tambahan bagi subjek-subjek lain dan juga peperiksaan lain seperti contohnya IGCSE. Terdapat juga seperti contohnya Guru Lab. Guru Lab mendapat sertifikat untuk mereka mengadakan e-tuition bagi pelajar-pelajar yang bakal menduduki IGCSE. Oleh itu, di sini e-tuition sangat sesuai untuk kanak-kanak dari sekolah rendah
dan juga pelajar-pelajar yang berada di sekolah menengah bagi meningkatkan prestasi akademik mereka. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Aina Balkis merupakan pelajar efektif Communication Group 6. Saya akan menerangkan tentang pusat-pusat e-tuition yang terkenal di Malaysia. Antara pusat e-tuition yang terkenal di Malaysia ialah MC Plus. MC Plus merupakan satu tempat e-tuition yang paling terkenal di kalangan pelajar. Hal ini kerana sistem pelajaran yang efektif yang membantu kanak-kanak untuk terus memahami sesuatu pelajaran. Seterusnya ialah PTPTI. PTPTI juga merupakan pusat yang terkenal kerana semua tenaga pengajarnya merupakan orang-orang hebat. Penyanyi Iman Troy juga merupakan salah seorang bekas murid di pusat tuition itu. Seterusnya, Intuition. Intuition juga merupakan pusat yang terkenal kerana yurannya yang murah dan berbaloi. Tenaga pengajarnya merupakan bekas-bekas penggubal soalan SPM. Yang keempat, Pusat Tuition Warna Cemerlang. Pusat ini terkenal dengan satu murid, satu cikgu. Hal ini kerana cikgunya amat menitik beratkan kesefahaman antara pelajar. Akhir sekali, VBES. VBES merupakan pusat e-tuition yang terkenal untuk kaum berbangsa Cina. Hal ini kerana tenaga pengajarnya semuanya berkaum Cina. Keluaran produk VBES juga merupakan pelajar yang cerdik pandai. Jadi itulah 5 pusat tuition yang terkenal. Tidak dinafikan keluaran pelajar-pelajar pusat e-tuition ini juga merupakan golongan cerdik pandai. Sebenarnya terdapat pelbagai lagi pusat tuition yang berkesan dan efektif kepada pelajar dan rata-rata semuanya berkesan, tetapi kita harus bijak dalam memilih pusat e-tuition. Contohnya seperti yuran yang murah dan tenaga pengajarnya juga yang bijak pandai. Kelima-lima tenaga pengajar pusat e-tuition ini merupakan dari golongan bijak pandai. Bukan tempat ini sahaja, tetapi semua tenaga pengajar di dunia ini merupakan golongan yang bijak pandai. Kelima-lima pusat e-tuition ini terkenal kerana selalu dibuat naik di media sosial. Tidak semestinya pusat e-tuition itu tidak terkenal, maka pelajarannya yang diajar tidak bagus. Semuanya tempat e-tuition di serata dunia ini merupakan tempat menimba ilmu. Jadi terkenal atau tidak, semua ilmu yang diperolehi amat berguna dan bermanfaat. Jadi itulah penerangan saya tentang 5 pusat e-tuition yang terkenal di Malaysia. Kesimpulannya, e-tuition ini telah membuktikan bahawa terdapat banyak kesan positif terhadap ibu bapa dan anak mereka. Dengan adanya e-tuition ini, anak-anak akan dapat menjadi lebih fokus dalam melaksanakan sesuatu pembelajaran. Hal ini dikatakan demikian adalah kerana sesetengah anak-anak tidak suka belajar di tempat yang sangat bising dan mempunyai gangguan daripada rakan-rakan yang lain. Jelaslah di sini, keselesaan anak-anak adalah penting untuk mereka terus berjaya dalam melakukan sesuatu. Oleh itu, ibu bapa perlulah memainkan peranan yang penting dan terus mendorong mereka untuk melakukan sesuatu tugasan yang diberikan oleh guru. Selain itu, ingin saya tegaskan di sini bahawa bagi ibu bapa yang tiada masa untuk menghantar anak-anak mereka ke pusat tuition yang berdekatan, anda digalakkan untuk mendaftar anak-anak anda di mana-mana online tuition untuk memudahkan kerja mereka. Tambahan lagi, e-tuition sememangnya agak lebih mahal sedikit berbanding kelas tambahan fizikal. Tetapi apa yang dapat saya janjikan di sini adalah guru-guru yang ditawarkan untuk mengajar di e-tuition tersebut adalah sangat berpengetahuan tinggi dan berpengalaman. Jadi, ibu bapa boleh membuat pilihan sama ada ingin ke kelas tambahan fizikal maupun e-tuition, terserah kepada pilihan masing-masing. Selain itu, saya sangat yakin bahawa e-tuition ini mampu menjadikan anak-anak anda sebagai seorang modal insan yang berjaya suatu hari kelak.
Tambahan lagi, pada pendapat saya, media massa perlulah memainkan peranan yang penting dalam mewar-warkan tentang e-tuition ini ke serata tempat, kerana tidak ramai yang tahu tentang kebaikan e-tuition ini buat masa sekarang. Jadi, saya harapkan kesemua ibu bapa dapat mempertimbangkan apa yang saya utarakan hari ini. Akhir sekali, tujuan saya hanyalah satu, iaitu ingin melihat anak-anak di Malaysia ini terus berkembang dengan maju seiring dengan dunia kita yang semakin pesat. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.